وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحمد لله, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah, maka dipertemukan kita pada hari ini. Kita cuti hampir 4 bulan. Bulan 3 lah sekali. Lepas tu PKP. Terus ni baru mula lah. Jadi pasal 4 bulan sampai Zuhur. Macam mana cik boleh? Cik gelak. Ustaz pun tak boleh 2 jam kali Nabi pancung. Allahu Akbar. Cikgu ikut, kalau ikut tanda ni muka surat 90. 90 kah? Bulan 3 mai. Oh, cik mai lah, cikgu tak ada. Oh, PKP awal. Oh. Tengok Ustaz tang mana? Bulan 3 cik ada mai muka surat. Tang mana berhenti? 88. Hai. Silap tengok ni. Cikgu tanda 84, kita pergi buka 90. 88 tang mana? Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkal Allah. Betul nak je nak? Allahumma salli ala sayyidina. Sebagaimana biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendekati masa diutusnya menjadi rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sering bermunajat kepada Allah azza wa jalla di Gua Hira. Beliau bermunajat dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Maksudnya apa? Bila dekat nak jadi rasul ni, Nabi lebih kerap bermunajat di Gua Hira. Yang dituntun maksudnya bukan nampak, tapi yang dipelajari daripada mulut ahli kitab yang ada pada zaman tu ke, ataupun para alim ulama yang ada pada masa tu ke, kan, yang diceritakan bagaimana Nabi Allah Ibrahim beribadat. Jadi ikut syariat Nabi Allah Ibrahim pada waktu tu. Dan Nabi lebih kerap. Sebenarnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang gerakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Nabi ni insan pilihan. Jangan kita lah hari ni yang main mengaji ni, kita main diri ke dengan izin Allah, kun bi iznillah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Allah Taala pilih kita. Kan? Allah Taala pilih kita. Kadang-kadang ada kawan kita baik, tapi bila kita habaq nak suruh main mengaji, dia malas, dia duk kira ustaz kata kat orang. Ustaz pula memang kena kata kat orang, saya orang yang buat salah bukan beruang. Kan? Dia duk pegang, tak boleh ustaz ni kata kat orang, ustaz ni kata kat orang, dia terus tak main mengaji. Kan? Dia jadi gitu. Allahu Akbar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beribadat kepada Allah. Dan sebenarnya inilah tabi'i, orang yang dekat kepada Allah, dia banyak beribadat kepada Allah SWT, dan ibadatnya ibadat yang menuntut ilmu. Yang tak rugi itu siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dari kalangan orang-orang wa amilu, yang beramal. Amal apa? Wa amilus salihat, yakni beramal dengan amal-amal salih. Wa tawassaw bil haqq, dan berpesan-pesan dengan kebenaran, yakni habaq mendapati, tak takut. Lepas tu wa tawassaw bis sabr, berpesan dengan kesabaran. Maksudnya apa? Bila makcik buat kerja betul, habaq mendapati, dia mesti ada ujian. Jadi kena sabar banyak-banyak. Masa PKP kita masjid macam mana kerajaan bagi tahu lah, kita ikut, kita tak berani langgar SOP. Ada orang main marah, hampa ni jaga masjid, hampa yang nak sembahyang masjid, orang hampa tak bagi. Kena pedih-pedih kemal. Nak kata apa, serah kat Allah Ta'ala. Hampa yang nak masuk syurga, yang tu saya kena diri. Saya pun terdiam, tak kata apa.
Allahu Akbar. Macam-macam orang, tapi kita dah dituntunkan kena tulis nama, ambil suhu badan, pakai face mask, hand sanitizer, semua kita buat. Lepas tu dia hadkan jemaah kepada berapa orang. Bila kita had tu, dia lepas kat kita aku tu pula. Hampa saja nak masuk syurga. Allahu Akbar. Kita tak kata apa, cikgu. Sabang nak kata apa? Allahu Akbar. Had tu lah. Musim ni dia apa semayang raya, terus saya ambil khutbah luar pada kawasan. Senang orang tak kenal. Saya kita khatib, memang orang bagi baca terus. Khutbah raya pun ada orang jemput saya, buat secara tertutup lah, ikut SOP juga. Raya haji pun baru ni, raya apa, tapi raya haji isytihar boleh ikut SOP. Raya puasa tu apa senyap-senyap lah buat, tapi ikut SOP juga. Tak baca khutbah kat masjid tu, saya pun tak tahan takut orang kata. Raya haji pun belah, mengarut kalau aku duduk aku nanti kena. Pergi tempat orang tak apa, orang tahu dah reserve kat kita satu tempat dengan yang tukang bawa tu tempat selamat. Macam-macam kita kadang-kadang main pula gelombang kedua ni. Dia Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala nak tengok macam mana kita. Kita ikut apa yang MKN beritahu, Majlis Keselamatan Negara. Dalam tu semua dah. Doktor-doktor, pakar keselamatan dan juga para alim ulama. Duduk dalam tu sekali bincang. Hak jadi alim ulama ni cerdik 80 kali pada kita, yang kita dah buat pandai lebih pada mereka. Sebab masalah dia hak tu. Saya waktu PKP tu ada orang kaya apa? Hampa ni ustaz-ustaz tahu baca kitab ya. Habis takkan nak baca tulisan Malaysia? Tapi orang duk naik angin saya tak jawab. Nak kata apa? Allahu Akbar. Memang baca kitab lah. Dan masa tu kita Al-Quran lah. Lepas tu pesan-pesan Nabi hak tu lah. Tapi dia nak salah kita tak boleh lah. Pasal Datuk Mufti yang bersidang, Datuk Mufti ilmu fatabarakallah lah. Bukan bidang kita lah nak pergi persoal apa semua. Kita ni bersoal lebih kepada nafsu, lebih kepada perasaan tidak puas hati. Kita tidak berlapang dada. Hak tu. Jadi mai gelombang kedua ni berkata lagi bahaya. Kita ikut. Dah kita bukan arif. Lepas tu dia kata apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dia suruh kita serah amanah ni kepada ahli dia, orang yang faham. Kita ikut dah. Hak tu. Dah sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat ketika Nabi SAW sedang tenggelam dalam munajatnya kepada Allah. Yakni dia kata apa? Nabi khusyuklah beribadah kepada Allah. Munajat ni dia lebih pada ibadah biasa lah. Dia sungguh-sungguh. Hak tu. Nabi kira sungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah. Kita kadang-kadang buat amal ibadah, rasa buat tu selesai tu. Paling senang cik tekan kata makcik, cik abang cik Tapi cik rasa makcik-makcik pun bisa cakap aku tu. Kita kata kita keluar pergi musafir. Yang mana kita boleh buat jamak qasar. Tak kira takdim ke, takhir ke. Bila habis kita buat, kita rasa aku mana? Lega. Betul tak betul? Baik makcik, baik cik. Tapi alim ulama lepas mayang pun tak lega. Lepas takut tu mayang tu Allah Ta'ala campak balik kat muka dia. Kita rasa apa? Rasa lega, siapa terima dah. Rasa syok. Kalau orang tak mayang, kita action pula. Kita belagak pula. Allah, ujub dengan amal ibadat. Tak pergi mana amal ibadat kita tak terangkat. Kita tu jenis cak ayam ni. Tapi tak apalah, kita minta Allah Ta'ala jaga kita. Daripada kita tak buat, kita buat. Rasa ni memang manusia ni khalaqal insanu dha'ifa, manusia ni lemah, manusia ni lalai. Hak itulah kita. Sebab tu alim ulama kata apa? Bila bermohon pada Allah, minta supaya Allah Ta'ala tetapkan kita atas taqwa dan tambah nilai taqwa. Lagi jangan tinggal, ya Allah pelihara diri aku daripada, supaya jangan buat perkara-perkara tak elok. Minta sekali tu. Hak tu. Jadi Nabi SAW bermunajat sungguh. Maka waktu tu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril alaihi salam yang membawa perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW
dituruni wahyu pertama daripada Allah dan diangkat sebagai Rasul akhir zaman. Maka kisah turunnya wahyu pertama itu terjadi di Gua Hira tepat pada tanggal 17 Ramadan 6 Ogos 610 Masihi. Kadang-kadang tahun Masihi ni dia ada beza sikit pendapat, tapi hak 17 Ramadan tu dia tak ada beza. Semua kata 17 Ramadan. Lepas tu Nabi di saat turunnya wahyu pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, yakni Sayyidina Jibril alaihi salam mai kat Nabi, kan, turun kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tu kita semua maklum Nabi gementar, betul kan? Nabi gementar sebenarnya apa? Isyarat kepada kita bila kita jumpa orang hebat pada kita, kita gementar tak? Saya pergi baca, ada orang jemput baca doa, ada baca Yasin buat tahlil ni apa semua. Dia kata, ustaz main baca. Saya pun pi bagi salam, tengok Datuk Maulana Abdullah Bukhari, hak baru ni Menteri di Jabatan Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri jumpa tu. Saya tengok dia, Allah mak pi wow putih, pi salam, cium tangan, aduk kenai pada kecil, pada Cina Pailai duk kenai, bapa duk pi jumpa apa semua, duk apa semua. Dia kata dia tak larat, dia suruh saya baca, dia suruh saya mula lah. Sampai sudah tak mula lah, kali dia mula juga, dia tunggu kat 15 minit. Dia apa? Tak boleh ustaz, tak boleh keluar saya. Kan? Tapi subhanallah, orang baik, masya Allah, fatabarakallah. Dia suruh kat kita tak, mulut terkunci, tak boleh keluar. Sampailah habis, dia suruh doa nombor 2 pula. Masa doa pertama tu pun dia suruh baca geleng saja, nak bercakap tak apa ni, takut keluar Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan tak keluar doa lain, tambah duk bau harum dah nasi biryani apa semua. Kita ketang, dia suruh doa nombor 2, dia urut paha, dia kata baca, entah baca. Yang tuan rumah, yang jemaah, ustaz baca ustaz, depa pun saya faham, duk bau wangi ya, cepatlah mama oi tunggu baik. Kita tak boleh nak baca tersekat. Rob nak baca hak yang doa tutup majlis ya, tersekat. Amin tu. Dia kata alhamdulillah, ana nak dengar cerita entah. Saya waktu tu jadi imam tu suka tiru Abdul Rahman Sudai lah, bukan ada apa pun kan, suka tiru pada dok ngapai Quran dulu pun suka tiru kan. Hak tu ialah bukan ada apa pun. Lepas tu waktu jadi imam tu muda sikit, 24, 25 kan, habis-habis mengaji diploma tu dapat dah. Allahu Akbar. Nganduk kampung tu balik pada dengar Arab, tengok mama. Saya jadi imam kat kampung baru je. Saya duduk rehat lepas jadi imam. Malam yang tu saya tak jadi imam, saya dah terlampau sikit rengkung, ganti dengan budak Fatah ni jadi imam. Duk waktu Tuhan macam ni lah, habis buat khatam Quran 30 juz, sama-sama ada datuk tu minta. Saya dengar makcik tu turun datin, dia tanya pengurusi pun datuk tak? Dia tanya, mana budak Arab hak duk jadi imam lalu tu? Kawan saya tu punya marah, Arab pula tak tahu kata mama, Arab pula. Kan? Saya pula pakai jubah, pergi pakai hak kali hitam tu kan, tak lilit serban, macam tu solong kat atas, nampak tarik, bagi orang tak nampak muka ke, banyak Arab. Ada mama makan rasa kan, itulah Allah Akbar. Tapi betul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya kan. Bukan kata nanti jadi ustaz besar, cik abang ni ya boleh ajak cucu ya, alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai, boleh ajak aku tu dah. Cucu kita pergi kafar pun
Ustaz dengan ustazah terkejut. Kan, bukan nak nanti jadi ustaz besar dah, bukan nak jadi ustazah besar haji dah. Boleh tara tu alhamdulillah dah. Dapat pahala. Kan? Allahu akbar. Allah Taala kata, Nabi SAW kata apa? Sebaik-baik kamu, maka dekat situ apa? Allah nanti angkat darjat kita sikit, dimuliakan kita sikit dengan Quran yang kita ada. Tak kira lah apa pun profession kerja kita, tapi kita boleh ajak anak mengaji sikit, boleh ajak cucu mengaji sikit. Ni kadang-kadang mengaji 40 tahun duk tak betul, hak tu cak ayam. Ada tu dia belajar Quran, dia kena guru baca, anak murid dengar, anak murid baca, guru dengar, baru jadi. Baru jadi. Kalau tidak tak apa jadi. Saya duk mengajar Quran ni, yang saya tahu orang perempuan lah kerja cikgu nak buat je, abang tu terang lah. Orang perempuan mengaji sampai kita nak lari, makcik tu angkat tangan macam ni. Yang pakcik semua khusyuk duduk tunduk gitu. Tanya haji tak mau ke try. Kalau tanya haji, lagi tunduk. Yang makcik ni kita tak kali rak, duduk angkat tangan tak habis, aku nak balik dah ke 10 malam. Yang tak baca pun, dah tadi ustaz tegur tu, ni dah duk ulang betul lah nak try. Makcik 5 baris tau, makcik try, makcik lain pun try. Esok kita try lagi. Betul ajak mengaji. Kadang-kadang tu kalau yang jenis personal main kat rumah, ajak mak dia duduk, bagi semuka tak puas. Masalah dia, kita ajak jenis, kita baca dia ikut wan najmi idza hawa. Dia baca sini, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Satu-satu kutu semuka berapa minit? Dekat 25 minit. Ustaz, semuka lagi, semuka lagi. Kan kita buat ajak ngaji tak tarik lah macam kita jadi imam, kita ajak satu-satu nak bagi orang nampak. Allahu akbar. Tapi hak tu lah orang perempuan, bukan nak kata. Kadang-kadang mai tu kita makcik tak ajak orang mengaji. Dia macam apa ustaz? Makcik baca ni saya rasa saya kalah 8 kali ya. Makcik dengan taranum saya taranum tak ada, terjun gong dah. Lah kali dia abang apa bisa dapat sijil Masjid Negara, tapi rasa duk baca tak betul. Dapat sijil Masjid Negara baca tak betul apa lepas tu bisa dapat jadi guru Al-Quran Negeri Pulau Pinang. Makcik so main mengaji, mengajak lah ni, bukan mengaji lah, mengajak. Malu. Cik kata apa? Pakai tirai. Mikrofon orang tak nampak. Main mengaji sampai teratur orang perempuan. Kita rasa terror tu aku baca biasa, dia dengan taranum ni kena 8 tiang dah cikgu. Tanya-tanya dia sijil Masjid Negara dah, Masjid Negeri Pulau Pinang pun dah. Kita bagi semangat, Lani duk ajak dah. Lani duk ajak mengaji. Saya kata sayang, sijil Masjid Negara bila? 13 tahun sudah. 13 tahun sudah. Bukan senang nak dapat boleh mengajar sijil Masjid Negara tu. Kita belajar sampai berkolok sijil kata kita boleh mengajar Al-Quran. Hebat tu. Duk ngaji lagi. Orang jantan ni kadang-kadang takbir sakan. Allahu Akbar. Takbir sakan. Suruh baca Fatihah ke laut dia pergi. Kalau Fatihah ke laut, hal lain jangan cerita. Kan? Kalau Fatihah ke laut, hal lain jangan cerita je. Allahu Akbar. Lagi satu, saat turunnya wahyu, umur 40. Umur 40 ni kebanyakan ulama menyatakan seorang lelaki ni dia matang sesudah umur 40 tahun. Fikiran dia lebih tenang, lebih waras, pertimbangan dia lebih baik. Betul Allah Ta'ala takdirkan wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun. Hak tu, sebab tu hak nak katai pun dekat 40 tahun. Dia akal panjang sikit. Kan? Lagi ada pun kisah turunnya wahyu pertama kalinya itu dapat kita ikuti daripada keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada para sahabatnya. Hadis turun pasal wahyu ni, kalau dalam fiqh sirah karangan Asy-Syaikh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, hampir 2 muka surat tu, tak silap saya. Tapi dalam kitab yang dikarang oleh Imam Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi ni, dia cuma ringkaskan, dia cerita macam tu. Pada mulanya aku didatangi satu malaikat dan berkata kepadaku, bacalah. Yang ni
Jibril alaihissalam mai ke Nabi SAW. Jibril alaihissalam menyuruh Nabi SAW untuk baca. Maka aku jawab, aku tidak dapat membaca. Jibril kata, Iqra. Nabi SAW jawab, ma ana biqari, aku tak tahu baca. Kemudian malaikat itu mendakapku dengan keras sehingga aku tak terdaya. Dan ketika itu aku dilepaskan kembali. Maka malaikat itu pun berkata kepadaku, bacalah. Aku jawab. Kata Nabi SAW, aku tak dapat membaca. Kemudian malaikat itu mendekapkan lagi dengan keras sehingga aku tidak kuasa merontak. Setelah aku dilepaskan dari dakapannya, dia berkata, bacalah. Aku jawab, aku tidak pandai membaca. Kemudian malaikat itu mendekapkan lagi sampai aku merasa tak kuasa lagi. Barulah aku dilepaskan dan diperintahkan membaca apa yang dibacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 daripada surah Al-Alaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Jibril peluk sungguh-sungguh. Peluk sungguh-sungguh. Waktu dulu waktu kita pergi camp motivasi kan, bila dekat nak habis tu, dia suruh, masa zaman saya dia panggil summer camp. Zaman Ustaz Raub saya tak tahu lah kan, zaman saya dia panggil summer camp. Saya pilah dekat UM Sintuk tu 2 kali. Bapak hantar, masa tu pun tengah nakai sikit. Puan dia ajak salam, biar dada bertemu dada. Laki sama laki lah, dengan perempuan dengan bini kita lah kan. Hak tu lah, cik faham lah, bukan bahasa Jerman ni, clear kan. Ajak siapa? Nak bagi rasa getaran tu, nak bagi ada sifat rendah diri kan. Hak tu nak bagi rasa minta maaf sungguh-sungguh. Maka Jibril alaihissalam buat ke Nabi SAW tu, maka cara nak ajak Nabi bukan setakat ajak. Nabi Jibril tahu Nabi ni ketak. Jibril bagi semangat dalam masa mengajar. Lepas tu kita kadang-kadang mengajar, nak bagi semangat kan nak murid. Nak murid baca tak betul mengaji Quranan, kita ajak, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri. Dia duk bash, dia nak lepas. Kita pula pergi kata ada hang bodoh. Gamak dia mengaji dah. Dia mengaji ya. Dia pula mau umur lepas pencen 60. Berasa hati ya. Pak cik 8 kali tak apa, saya tunggu. Baru dia semangat. Kan, jangan pergi kata bodoh dia tu. Dia mau, dia tak mau. Dia tu dia tak gagak pun, tapi dia nak sambung tu. Tak apa. Pak cik 8 kali pun tak apa. Dia semangat Bukan kita nak pilih dia, bagaimana? Tak apa. Zat, setengah jam baru 2 baris. Itulah lengah cik, esok kita sambung boleh. Boleh cik, esok kita sambung. Saya nak bagi pakcik train kat bilik tu. Boleh kah? Dia pun, tak apa, boleh Ustaz. Esok mai, kadang-kadang kita abang tu, dia train sungguh kat bilik. Ustaz, lancang. Kita pun ingat lancang ke mana. Cuma laju sikit lah. Kalau semalam 8 kali, kali ni, wabash 3 kali lah. Dia tu kira, dia rasa bagus dah. Kita pun kena appreciate dia, kena kata apa? Bagus dah pakcik, pasal semalam 12, hari ni 3. Oi, kalau peratus cikgu banyak lah kan. Hak tu kita pun malam tak boleh, hari ni tak boleh, lidah macam kulit bewak. Dia pegang belah tu ya. Dia nak duduk mengaji tak kita rasa? Dia pegang dia belah tu. Kurang ajak mamak ni. Dah lah dia budak, dia kata lidah aku macam kulit bewak. Kan? Hak tu semangat tu, bagi semangat. Jadi Jibril alaihissalam ni bagi semangat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi semangat sungguh-sungguh. Kan kita waktu ajak kadang-kadang kita mengajak cucu, mengajak anak pun semangat. Tapi cucu anak kita cengih sikit tak apalah. Kan? Kalau kita tak cengih, yang dia buat mak tok tu, tok abah ni kacau tak jadi ya. Kan? Cengih sikit tak apa. Kan? Lagi dekat sini, maka hari itu adalah hari pengangkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul akhir zaman, dan hari itu adalah hari pertamanya turun Al-Quran. Dia turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar.
Kan kita baca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kan Allah Taala buat turun Al-Quran pada malam Qadar, daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, daripada langit dunia turun kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam pada tanggal 17 Ramadan. Dua-dua turun bulan Ramadan, cuma satu malam Qadar, malam istimewa, lagi satu 17 Ramadan yang kita duk sambut nuzul Quran, cuti 17 Ramadan nuzul Quran. Cuti itu patut buat majlis lah, cuti itu galik pergi shopping. Kan cap ayam tu. Kan mau cuti tu pula cuti berantai Jumaat, Sabtu, Ahad ataupun Sabtu, Ahad, Isnin pi. Terus balik kampung. Kan terus balik kampung. Standard kita aku tu awal Muharram bukan ramai sangat sambut. Ma'al hijrah ni nak mai tak apa hari. Kena sama agak kalau dia mai cuti berangkai, dia mai kerja apa? Genting enggak, Cameron enggak, wang kelian enggak, hak tu balik kampung enggak, jenis tu cuti tu dibagi. Ada ceramah buat sambutan awal Muharram, nak buat perarakan pun buatlah kerana Allah, tak ada masalah kan, buat bawa orang lelaki, orang perempuan kalau nak bawa boleh duduk belakang, orang jantan duduk depan, belakang orang perempuan. Belakang tu sediakan petugas keselamatan wanita untuk jaga apa-apa. Minta tolong polis wanita, dibantu oleh rela-rela wanita. Kan hak tu. Tapi secara peribadi, cek lagi suka orang jantan barak, orang perempuan buat biryani kambing. Habis barak makan biryani kambing. Tak cek lagu suka lagu tu lah. Orang perempuan tak boleh duduk depan. Kalau orang perempuan duduk depan, orang jantan sekodeng. Kalau orang jantan duduk depan, orang perempuan dia tak ada penyakit sekodeng. Orang perempuan sekodeng, tak ada yang sekodeng apa. Yang nak kena tangkap, kita tangkap dalam kampung lah mengendap. Kita jumpa perempuan mengendap, tak ada. Yang jumpa mau jantan ada sekodeng. Sebab tu jantan kena duduk depan, perempuan duduk belakang. Kalau perempuan duduk depan, tudung pepul, pucuk pisang. Nanti duk lawan abang aku tunggu je. Tu siapa? Tu janda mat apa orang mati ya. Oi. Tak pernah tengok. Waktu mat hidup duduk dalam rumah lah. Habis dah gitu dia. Habis dah lah baru keluar kalau dia oi. Kalau tak habis dah nak keluar apa? Kan? Jadi gitu. Sebab tu kalau kata perempuan boleh duduk belakang pun cek lah, cek tak tahu orang lain, cek suka lagi bagi orang jantan kan, macam dia siap nak buat sik daging ke, nak rebus daging buat yang asam ke, ikut suka buat kerja yang selayaknya dengan orang perempuan, buat sambutan tu. Maka ada pun alim ulama kata apa, sambutan tu berbentuk syiar. Nabi hijrah susah, ada orang abang Nabi pelarian, tahu tak dengar berita lah. Tahu tak tahu ni? Ayat Quran apa? Hajarah tu tak tahu kot dia mengaji kot pelarian, kita panggil hijrah lah. Kan? Hak tu lah. Tak kira lah. Kan? Apa pun bahasa dia dengan Nabi SAW ni tertib lebih lah. Habak pelarian aku tu tak kena gaya lah. Nabi dengan sahabat, Nabi SAW dengan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in hijrah. Tu pun mai bai'atul Aqabah pertama, mereka berbai'ah dengan Rasulullah SAW, penduduk Madinah 12 orang. Dia kata ni balik macam mana ni tak tahu, mai masuk Islam ini tapi ajaran Islam tak tahu. Nabi kirim Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Lepas tu Sayyidina Mus'ab bin Umair berdakwah di bumi Madinah. Waktu tu tak tukar nama Yathrib. Lepas tu ni berbai'ah pula pada bai'atul Aqabah kedua. 72 orang, 2 perempuan, 70 lelaki. Waktu tu tersebar kisah ni setahun setengah sebelum hijrah. Setahun setengah ke setahun lebih gitu lah. Bila mana mereka dah berani buat lebih kurang sangat dekat Nabi SAW. Penduduk Madinah kata apa? Ya Rasulullah, kalau mereka tak mau kamu orang Mekah,
babak dia babak Nabi SAW. Mai kami penduduk Yathrib menanti kehadiran kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa tak mau mai kat kami. Sampai depa kata apa? Ya Rasulullah, kami meletakkan batang-batang leher kami atas kamu ya Rasulullah. Maksud dia apa? Kami meletakkan batang-batang leher kami atas kamu. Maksud dia apa? Sebelum Nabi nak kena, depa kena. Maksud dia apa? Depa sampai jaminan nyawa depa. Macam tu punya jemput. Kita jemput ke depa masuk? Hak pelarian lah. Apa masuk? Ada hak dapat kad, ada hak tak dapat kad. Kita kesian tak bagi kau. Lagu mana boleh habaq Nabi pelarian? Nabi sampai dekat Quba, Nabi duduk saat. Duduk berapa hari. Lepas tu baru masuk kota Yathrib, kota Madinah. Penduduk Madinah raih Nabi lagu mana? Daripada depan pintu kota tu letak tu orang. Agak-agak satu orang ni dengan lagi satu orang menjerit dia dengar. Macam tu, Ustaz Raub kat depan tu, cek kat sini. Ustaz Raub boleh kerja, Ustaz Nana. Cik boleh kerja, Ustaz Raub. Belakang cik, Ustaz Ikmal. Cik pula boleh kerja, Ustaz Ikmal. Ustaz Ikmal boleh kerja, cik. Apa dia kata? Bila nampak dua orang kalau jalan mai, bagi tahu. Yang tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zaman dulu mana ada topong, jejuh, mana ada alat canggih. Bukan boleh detect macam AES. Kan? Jadi nampak yang ni riau kat yang ni riau kat belakang. Dia kata apa? Kita ra'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bagi Rasulullah masuk kota, kita pergi jemput. Saya tak ingat sama dalam kitab ni ataupun dalam fiqh sirah. Dia kata apa? Hampir 500 orang keluar pergi sambut Nabi. Kita pergi sambut pelarian kat sempadan. Ni nak bagi clear lah. Kita tak pergi sambut, lepas sambut, lepas tu dia kata apa? Tala'al badru alaina. Kan? Telah datang kepada kami bagai bulan purnama. Lepas tu dia ada apa? Rangkap baris ketiga dia kata wajib syukru alaina, dan wajib kami bersyukur ke atas kehadirannya kepada kami. Yang tu ucapan lagu mana tu? Wajib kami bersyukur ke atas kehadirannya kepada kami. Tu ucapan apa? Yang tu ra'i, ihtiram, ta'zim. Hak tu. Jadi bukan pelarian lah. Mana boleh kata pelarian? Tak tahu lah. Dia kata MP Kota Raja. Wallahualam. Aku geram kau abang kau. Kan? Memang belakang tu dia habaq kat hijrah apa, tapi perkataan pelarian tu sangat-sangat tak sesuai. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia keluar pelarian. Siapa mau bini dia jadi janda, siapa mau mak dia kehilangan anak, siapa mau anak dia jadi yatim, jumpa aku belakang ni. Dia nak keluar Mekah, dia habaq aku tu. Pelarian daripada negara asal, lari pun susut-susut, senyap-senyap, dia tak boleh. Sayyidina Umar abang kau orang Mekah apa? Siapa nak halang aku, halang lah. Dia mau apa ni, anak dia jadi yatim, bini dia jadi janda, mak dia kehilangan anak, tahan aku. Sayyidina Hamzah kata apa? Umar, hang tak payah panggil lah, dia tak main mah. Kan? Tak payah panggil, dia tak main mah. Dalam sejarah ni, mereka pukul Umar ni ramai-ramai. Sayyidina Umar jatuh tapi tak pengsan. Pukul ramai-ramai bila Sayyidina Umar abang dia masuk Islam. Mereka pukul dia ramai-ramai. Lepas tu orang Melayu kata apa? Kalau ramai aku ni gajah pun mati, gajah pun lari, betul ya? Tapi Sayyidina Umar tak lari. Dia kena tu jatuh. Lepas jijak tak? Lepas tu mereka ingat dia dah teruk. Mereka pun undung. Lepas undung Sayyidina Umar bangkit macam tu. Allah mak, apa belah tak jadi apa? Mereka kata yang ni tak boleh fight ni. Jatuh lah dah ramai kan. 2 tangan 2 kaki lawan dengan 20 tangan 20 kaki, mana dan? Hak dan ni gampang Hindustan lah. Haram satu lori, hero menang. Kan? Hak tu je. Tapi Sayyidina Umar kena tak jadi apa. Boleh mangkit gabui baju. Lepas tengok-tengok kata Allah mak belah. Kan? Hak tu. Bila habang aku tu Sayyidina Umar bukan pelarian. Dia keluar tu dalam keadaan penuh keberanian. Dan dia masuk Madinah pun ikut pintu depan, bukan pintu belakang.
Jadi bila kata Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan pelarian, sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan perkataan pelarian sangat-sangat tidak sesuai. Kan? Hak tu. Tapi mak cik tak abang pun makcik orang mengaji dengar buah mola pun pelik. Dengar mola punya apa ni? Apa ni? Betul tak betul? Kan? Allahu akbar. Hak itulah semoga Allah Taala bagi hidayah kat dia. Ya, nak kata apa ni? Jadi dekat sini Nabi SAW dapat wahyu umur 40. Nabi baca surah Al-Alaq ni dengan keadaan lancang tak? Tak apa lancang. Nak habang kata Quran ni hebat, yang bukmai Jibril pun hebat. Lepas tu baru Nabi dapat tenang. Wahyu biasa turun, sahabat tengok Nabi duduk atas unta. Unta tu terduduk, Nabi basah dengan peluh. Sahabat duduk tengok, sahabat tak dengar Jibril baca. Jibril main dalam keadaan suara waktu tu, bukan dalam keadaan wajah apa semua, tak ada. Tahu-tahu Nabi duduk atas unta, wahyu turun, Nabi terima wahyu, unta tu terduduk, Nabi berpeluh baju basah. Kita hari ni berpeluh jampi, berpeluh nasihat, haram umat tak tahu. Betul tak betul? Tengok. Tengok betul tak tengok. Berpeluh kita bagi, berbuih. Apa buat relax, apa tak tahu. Nampak wahyu tu hebat. Sebab tu dia kata apa, Quran ni kalau turun dekat apa ni jabal pun, jabal tu hancur, tak boleh tahan. Kita hari ni dengar ayat Quran, dengar ustaz-ustaz beritahu kita buat, tak tahu kan, beza. Sebab tu bila ayat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kami ni umat pilihan, kamu semua umat pilihan. Kata Sayyidina Umar, bukan hampa, kami ni maksud siapa? Sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita buat dah, umat pilihan dia ada kerja buat apa? Ta'muruna bil ma'ruf, bagi tahu benda baik. Lepas tu buat apa? Cegah mungkar. Buat dah. Dapat lagi umat pilihan? Tak dapat. Belum tentu dapat. Kata Sayyidina Umar, kamilah umat pilihan. Maksudnya apa? Selain daripada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kerja sahabat ni apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Beza dengan kita, sami'na wa asaina. Kita dengar, lepas tu kita buat dek, kita buat tak tahu. Nabi apa? Ayat puasa turun. Puasa turun. Tarawih turun. Tarawih turun. Nabi apa? Malam ni tarawih turun. Besok puasa turun. Kita daripada kecil dengar puasa, mak bapak didik puasa, pergi sekolah, kita buka puasa, tipu mak bapak kita. Ada. Sampailah kahwin, duduk dengan mak mentua, malu punya pasal umur 27 baru puasa betul balik. Kita pun tak tahu dia balik umur 14 ke umur 27. Pasal malu kat mak mentua, dah duduk dengan mak mentua, jaga. Tu pun kadang-kadang mak mentua main rumah sendiri dah pindah, pak mentua tengok, warak nantu mayang duha pukul 9, tapi heran duha ada doa kunut. Pak mentua tanya, doa apa tadi? Dia nak nak jawab tak boleh. Pasal pak mentua pun mengaji. Takat ni aku tak jumpa lah lagi. Kan? Malu tak mau. Lah kali pak mentua, dok cik terlambat. Jadi bacalah juga doa kunut tu. Selalu kau? Dak, jarang-jarang. Kadang-kadang. Pak mentua kata abang titik ataupun kerap-kerap. Dak, tapi kerap-kerap lah. Kan? Hak tu. Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang ni yang paling kesian ni, kita ajak anak kita puasa, tapi kita tak ajak anak kita mayang. Kita ajak anak kita, cucu kita puasa, tapi kita tak ajak cucu kita mayang. Banyak sangat. Macam makcik, cik yakin, makcik, pakcik, abang-abang, kakak, orang mengaji, kita tahu nak didik apa. Kadang-kadang kita kesian, budak-budak tu pergi masjid bising, dia tak ada ilmu pasal semayang.
Dia tak tahu adab masjid, dia tak tahu adab menghormati orang sembahyang. Jadi gitu. Waktu dia puasa, dia lembek lah, gula tak masuk dalam badan. Tapi buka puasa, dia minum coconut shake, dia minum yang temikai, aiskrim soda, gula masuk badan, dia lompat kena siling pun boleh. Kan? Hak tu. Kadang-kadang kita bagi semangat. Puasa tu bagus lah. Bukan tak bagus, tapi didik semayang tu. Daripada semayang tu, puasa dia akan jadi lebih baik, lebih bagus. Jangan cucu puasa, ada setengah-setengah tu, kesian. Dia balik kalau bulan puasa balik awal. Balik tu bawa beg. Pergi sekolah pun beg berkata paling ringan 5 kilo je gula. Beg paling ringan 5 kilo, jenuh usung. Budak tu berjalan dia, elemen balancing lari. Sampai rumah dia tok beg sekolah, dia lena. Azan Zuhur 1:30. Kita gerak. Kesian. Abang dia puasa. Biang pi. Dia lena sampai asak pun kita tak gerak dah mayang. Pukul 5 lebih kita gerak. Jom ikut Wan pi bazar Ramadan. Kalde punya Wan. Nak abang. Didik mayang. Abang tak larat Wan. Dia umur 7-8 tahun kata. Tak apa. Abang tak payah ikut Wan pergi masjid. Abang mayang amat tu. Abang mayang malina. Bagi semangat dia aku tu. Abang duduk amat tu. Abang tak ikut Wan pergi masjid. Tapi abang mayang dulu Zuhur 4 rakaat. Abang lina. Wan tak kacau. Bagi semangat aku tu pada. InsyaAllah saat ni kalau ada masa. InsyaAllah saat ni kalau ada masa. Kita pergi bazar Ramadan. Jangan bang mayang Zuhur, Wan buat pergi bazar Ramadan. Tu rasuah. InsyaAllah saat ni kalau ada masa, Wan buat pergi bazar Ramadan. Yang tu galakkan. Cara cakap hukum berubah. Pasal cara cakap ya hukum berubah. Kan? Abang lapik elok insya-Allah. Wan ada masa saat ni Wan buat pergi bazar Ramadan. Lah abang duk dengan mak tok, abang mayang Zuhur dengan tok. Mak tok mayang banyak rakaat, abang 4 ya, mak tok 20 pun abang 4 ya. Dia mayang-mayang dia lena atas jadah tu, biar habis. Bagi besok lena atas jadah. Kodol lena lalu atas tilam, susah nak tikaf kat masjid. Ya habis bila lena atas jadah. Ayat liang basi, Allah sabun macam-macam jenis dah, mesin basuh pun macam-macam jenis dah. Kira apa? Ha? Bukan zaman tok nadok pakai sabun cat kapak lah. Betul tak betul? Ji. Ya habis. Cara kita ajak tu. Mangkit asak jengkokan pergi masjid. Abang tak larat. Umur tu belum lagi atas dia untuk pergi masjid. Tak apa. Bang mayang matuk. Dan ada pendapat ulama kata apa? Mayang dengan mak dia kat rumah. Untuk mak dia didik dah mayang tak apa. Kan? Lepas tu ada masa yang macam kita janji. Kita bukan janji, kita lapik tu. Dengan izin Allah baru dapat pergi. InsyaAllah Wan ada masa saat ni kita pergi. Tengok ada masa kita buat pergi dah. Hak tu kadang-kadang kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Macam puasa sunat Zulhijjah baru ni. Kan? Saya puasa Ramadan hari tu, anak saya ajak puasa tapi saya tak paksa. Tapi depa puasa penuh. Depa puasa penuh Iqbal, saya bocor 2 hari. Orang sakit nak kata apa pun. Sekali tu rasa pukul 11 kot. Dia mai pecah peluh tu, rasa gula tak cukup. Duk menggagau bini macam melo kena, tapi kena melo tu aja sampai buka usaha haram tak makan apa dah. Hak melo pekak tu susu pekat tak, melo saja. Bohak tu kira serupa macam budak-budak boleh puasa buka puasa tutup kan, mana ada, tapi serupa budak-budak. Hak tu lah cikgu. Lain sekali ketak badan ketak. Macam yang ni bukan kurang gula, kita demam sangat tak tahan lah. 2 kali. Tapi anak tu 2 pasal apa? Lepas tengok sepupu dia puasa. Malah nak buka. Saya janji hari first sama. Abang pukul 3, yang perempuan nama Nur Safiah Afwa, adik pukul 1. Lepas tu Zuhur tu saya turun pergi masjid, saya usung daripada 2. Saya tinggal bini saya dengan anak yang kecil. Saya turun rumah mak masjid sebelah, letak daripada masa tu PKP kan. Letak daripada rumah mak kita naik mayang. Turun tu saya kata, Safiah Afwa boleh buka dah. Dekat pukul 2. Adik tak mau buka apa. Dia ulang nak buka tu daripada lepas makan sok. Saya siapa adik tak mau buka.
Sepupu dia sama umur anak adik, nama Nurul Jannah. Jannah puasa, adik pun nak puasa apa? Tak apa. Saya pergi cari buah apa, balik main ambil depan naik balik rumah flat. Abang, G3. Abang pun tak mau buka apa. Abang Hakim puasa, abang malu. Abang Hakim kurung macam lidi. Abang bulat je apa. Puasa saya tak paksa. Cuma sok saya saja gerak. Roti sekeping dengan telur ke, nasi 2 mulut 3 mulut. Tapi saya buat ke mana? Buah korma makan dulu. Makan dulu buah korma. Lepas tu baru makan apa? Roti setengah dengan telur biji ke, roti setengah bu kaya ke, bu jam ke, bu butter ke, apa pun sikit. Nasi 2 mulut ke, ayam goreng saja kata, tapi mula dengan korma. Depa 30 hari, bapak depa bocok 2 hari. Baru ni 8 Zulhijjah saya puasa, 9 Zulhijjah saya puasa, saya gerak sok. Abah, ni bukan bulan puasa. Dua-dua abang aku tu. Saya kata betul bukan bulan puasa. Dulu bapak abah dia gerak. Makan sok dulu. Kalau larat puasa. Kalau tak larat saat ni pukul 11 pun boleh buka dah. Saya pun turun dekat mak saya yang 9 Zulhijjah ni, sepupu mereka tak puasa lah. Sepupu tu tak puasa. Mak saya bagi semangat. Memang anak saya dua-dua rapat dengan mak. Mak saya bagi semangat sampai mereka berjaya puasa. Saja bukan kata kena puasa, tahu apa pukul tak ada. Saja. Saya pun bapak saya latih 8 dan 9 Zulhijjah ni daripada kecil. Duk bisa puasa. Bila puasa tu rasa raya best ke mana tak tahu tu. Rasa macam nak main raya puasa pun ada. Dah kita puasa. Kan? Kalau tak puasa, harap buat ibadah korban, nak rasa raya korban, nak rasa raya haji. Kalau korban pun tak buat, jenis anak teruna duduk dalam rumah di bawah payung, payah. Ada setengah kawan saya, kalau saya dulu perangai saya bila buat korban tu, kalau main jenis hero handsome ni, main pakai baju Melayu cantik-cantik, duduk jejur, memang saya baling darah. Saya boleh Assalamualaikum pegang. Mereka nanti bila salam tu banti undang kan. Saya nanti buat peluk dia. Pi ya, kena. Saya dah mau kecil dah. Saya kata nak main masjid wanci, nak main duduk macam datuk-datuk, nak main duduk macam hero-hero, pegang berdedang. Main sini buat aja. Ustaz Firdus baru ni tak main. Ustaz main duduk smart-smart, jaga Ustaz. Tanya dia, betul tak betul? Saya telefon dia. Dia pun tak tahu dah apa-apa, dia tak main tu. Tu member. Saya kata, Ustaz main, Ustaz pakai jubah hari tu duduk jejur, Ustaz standby. Saya kata. Tapi dia baru ni kan operate tulang belakang. Jadi dia pun tu ni tak sembelih apa pun. Kan, tapi dia risau kot saya. Abang tu dia tak main tu. Jadi saya cukup pantang. Kalau orang perempuan kita tak kacau lah, tak ada hak kita. Orang jantan main duduk smart-smart tu juga kita geram oh. Kadang-kadang orang kita masuk korban dia bayar 600 setengah 700. Daging saya dah siap macam lagi penampang. Mainlah tolong buat aja. Saya dah siap. Geram. Tak betul kadang ada setengah aku tu, ada setengah dia tak apa-apa ni, tapi takat-takat hang takut pun hang boleh bungkus daging dalam plastik lah, ataupun hang boleh tuang ayak ke orang jadi lah. Kan? Macam baru ni kita tak dibenarkan ayak bancuh, kita tak boleh, kita beli ayak kotak banyak-banyak. Dia tengok siapa main, dia beri ayak kotak, kita bungkus karipap dengan donat, pagi. Jadilah buat aja. Ni kadang-kadang main macam tuan besar. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih neri, buat aja neri. Sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim pun, alaihim ajma'in pun buat gitu. Toto kita hari ni baru ada pangkat datuk, tan seri, tiang seri, action dah. Kan? Tak geram kadang-kadang memang. Saya kalau siapa main smart-smart, memang saya pernah main duk tunjuk jambu, main duk tunjuk hero pakai baju lawa-lawa, nasib Allah nana, Allah. Amal dynamo rumah aku banyak saya tembak aku tu. Kan? Geram. Orang perempuan, aja orang perempuan. Sudah. Orang jantan kita abang nak orang jantan nak juga geram kadang-kadang. Kan? Kalau kata nak tolong tu kita syok. Memang kita pun kerja setahun sekali, kita bukan kerja tempat tan lembu, kita pun bukan pandai terang mana.
Tapi daripada molek tu kita belajar. Dan tak pandai pun Allah bagilah reti sikit. Bukan kita kena potong ruah elok-elok macam market potong dah. Orang pun tahu buat tugas korban ni, dia tolong kerana Allah Taala, betul tak betul? Mai. Tidak tak berasa raya korban tu. Hak tu lah. Cuma baru ni dengan PKP apa semua kita ikut. SOP lagu mana apa semua kita ikut. Hak tu undang-undang. Kan kita ikut. Lawan undang-undang, kita manusia tak sempurna. Pasal manusia ni dikenakan undang-undang. Kalau manusia ni tak ada undang-undang, akhlak dia tak dipantau, dia tak jadi orang, dia jadi berang. Hak tu cerita dia. Pasal tu ada undang-undang. Nak bagi manusia ni jadi orang betul-betul sebenarnya manusia insan, ada ihsan, ada semua, ada ta'awun, nak tolong. Hak tu bukan saja-saja. Kan sini hari tu ada korban. Berapa ekor saya ke mana? Jadi dia bukan nilai 20 ekor, 50 ekor, 32 ekor. Tak. Sekok tak apa buat bagi betul. Sekok pun tak apa buat bagi betul. Ni buat 15 ekor. Daging hilang orang smuggle 30 kilo. Entah ya buat cak ayam. Kan? Hak tu kadang-kadang orang kita pula bila mai korban, dia tabiat kadang-kadang saya pergi kat Kuala Lumpur, saya tak ada tempat mana. Datuk tu kata apa saya? Ustaz, sini tegak ni, tegak saya apa? Kawasan ni bila buat korban, ada orang suka ambil daging. Saya pergi tu tempat memang golongan elit tu ya. Saya kata takkan. Saya kata Bangla hak tolong. Tak, bukan Bangla, tempatan. Bahkan ada yang pangkat macam saya jam. Dia abang bahkan ada yang dia kata saya tak curi punya. Tak, depa masuk korban enggak? Depa punya, depa bagi ke orang semua. Tapi bila depa tengok daging orang cantik, depa ambil sikit-sikit dia. Depa tak tahu orang yang kita panggil ni orang yang reti. Datuk, ni apa harimau menangis. Depa tengok menangis dengan teliak tu, potong sikit tu. Bukan ambil banyak-banyak. Rumah pun tak ada siapa ada dengan bini ya. Dan dia kata apa? Allah, aku masuk sebakui, aku tak ambil, aku bagi. Ni aku ambil sikit ya. Tak boleh lah ambil bakui hangnya lah. Dia jadi macam tak apa. Kadang-kadang masuk korban, lembu nombor 1 selalu jadi mangsa. Mangsa apa? Satu paha pergi belakang tu. Abang buat apa? Ni kenuri ya, ni ration ya. Dia panggil bang. Nah tu bahasa Tanjung lah. Bahasa sini cik tak tahu. Tanya Ustaz Iqmal kita lah, dia nanti kupas lagi lah. Kan? Hak tu. Hak orang lembu nombor 1, dia tengok ke mana? Awak panggu lembu nombor 2 banyak. Aku punya mau tak banyak suku kena smuggle. Lepas smuggle bagi 7. Sikit lah makcik. Hak yang nombor 2 tak smuggle apa pun. 4 paha cun. Banyak tak banyak cikgu? Banyak dia tengok. Oi, pandai aku tak masuk nombor 1. Tak boleh kita nak buat kenuri kena. Ni kita tanyalah 7 orang ni haji, hajah. Ambil sikit buat masak mah. Habis sikit tak sikit juga lah. Komang-komang pun 3-4 kilo kau. Abang tu kalau hajah redha, haji redha, izin kita ambil lah buat masak. Tanya lu. Ni setengah tempat kita tak tanya, bukan balas aku tu. Tak boleh lah. Nak bagi bahagian orang kerja pun, dia pembagian assignment ada. Tapi kita duk bisa ambil. Duk bisa ambil pada dulu. Kalau tak dapat daging tu, pergi buat kerja korban, tak dapat daging. Pi daripada lepas mayang Sunan Aidil Adha pukul 10 pagi, balik Zuhur, mandi mayang, pi balik asar, balik maloi ya, bawa pisau tu balik. Bini dia, bang tak ada apa-apa ha? Tak tahu mamak tu tak bagi apa kat aku. Agak-agak bini sampuk kata apa? Tahun depan jangan pi dah. Tahun depan jangan pi dah. Bini pula pi paku aku tu. Hak laki ni pun semangat tak ada apa. Tahun depan pakai tak pi, sama-sama tengok TV. Bodoh. Kan? Hak tu. Jadi kalau kita nak ambil pun wajib tanya dengan ini pihak surau, pihak masjid. Nak ambil mungkin dalam 1 kilo ataupun 1 kilo lebih sikit. Daging tuan-tuan, daging puan-puan ataupun haji dan hajah. Untuk kita hadiah kepada petugas. Habak kena clear, habak kena jelas.
Bukan pakai ambil tu ingat apa paraid bapa ang. Ha? Kan habang bagi betul. Kalau tak mau habang buat surat. Ibadah korban pada tahun ni gedebuk harga apa semua, tulis nama apa semua, alamat. Bawah tu tulis bagi nampak clear hak bawah sekali. Dengan ini pihak surau akan ambil daging 1,5 kilo. Setuju tak setuju? Orang tulis dah tak setuju? Saja cik tanya. Cikgu orang tulis tak? Yo, Abang Haji, orang tulis dah tak setuju? Ustaz Iqbal orang tulis dah tak setuju? Dia cek borang banyak. Tanya saja. Orang tulis dah tak setuju? Saya tanya. Ustaz Raub, orang tulis dah tak setuju? Orang tu tulis setuju. Tapi kalau ada sekok lah tulis tak setuju, M nama dia betul-betul, jangan bagi masuk ke depan. Hak tu kedekut piang tak boleh buat member. Jik noh? Kan M. Ui, mamak ni kurang asam, semua orang setuju. Kata kalau 4 ekor berapa orang? 28. 4 ekor 28. 4 ekor 28. Nanti lah 4 ekor 28 juga. 4 ekor 28 orang. 27 setuju. Tahu-tahu saya seorang tak setuju. M nama saya. Terdepan jangan bagi masuk. Kedekut piang mamak ni celakui. Dah lah sekok mamak tu dah buat pasal kat napa. Mamak ni pun kedekut. Kalde memang mamak. Bagi mamak lain busuk nama. Dia duduk ambil gambar tu nampak gelang keleping tu. Hang sorok lah sikit. Tak, tapi betul-betul sorok pun tak kenal lah. Hormat undang-undang yang telah digaris panduankan. Ha, ni ikut duduk rumah 2 minggu ya, bukan lama tak mana pun. Habis semua. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tunjuk orang ingkar lagu ni lah. Hari kita semua patuh tunduk, insyaAllah Allah Ta'ala pelihara. Dia kata apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Apabila penduduk satu qaryah, apabila penduduk satu negeri, apabila penduduk satu negara amanu, mereka beriman, wattaqaw, mereka taqwa akan Allah. Yang kata taati pemimpin dari kalangan kamu, ulil amri minkum. Nak taat bila? Selagi mana dia tidak menyuruh kita melakukan maksiat, selagi mana tidak ada perintah yang berlawanan daripada perintah Allah. Daripada bermesyuarat, pakar-pakar keselamatan, pakar-pakar kesihatan dan para alim ulama, ikut sudah. Bahawa Allah Ta'ala kata wala fatahna alaihim, aku bukakan kepada kamu barakati minas sama'i wal ard, barakat daripada langit dan bumi. Hak tu lah. Yang ni kita terang-terang tunjuk tu. Allahu Akbar. Taat sudah, ikut sudah lah. Ati' Allah wa ati' Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri, pemimpin dari kalangan kamu. Pasal apa? Nak cegah wabak macam ni, nak putuskan rangkaian penyakit macam ni. Apa kita ikut, kita taati. Kita pilawat jadi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Apabila kamu mula mendustai ajaran daripada Rasul kamu, nantilah apa yang kamu usahakan. Dapat. Kan? Dapat satu. Kan? Mamak ni jenuh mengajar. Mamak tu bagi mamak lain kenal sekali dengan mamak ni. Malam ni Ustaz Syafiq mai. Dengan Ustaz Syafiq pun kenal sekali pasal mamak napa tu, saya kong celakui tu. Kan? Habis kami keturunan 786. Tak ada apa-apa, bukan bangga dengan mamak apa pun sajalah. Nampak macam ada nak lena dah. Kan? Hak tu lah. Saya nampak ada nak lena dah. Kan? Lama kita tak mengaji. Allahu Akbar. 2 minit daripada sekarang, cik. Kita mula 9.40, kita berakhir 10.40. PKP dia kali mengaji lama-lama. Lagi cepat kena habis. Kalau hak kuliah maghrib, Aisyah kena tutup, saya mula-mula mengajak, langgar PKP dah, tak perasan. Dia biasa pergi mengajak surau masjid, dia ada jam, tinit je. Jam tu pergi rosak, saya langut-langut kepala 9.10. Saya tanpa pun gatai tak abang. Saya buat ni kena tangkap ngampang ngaku kali. Kan? Biasa bunyi tinit kita pun tutup lah. Yang ni tak ada bunyi. Kita pun lama tak pegang mikrofon. Pegang-pegang aja. Allahu Akbar. Hak tu lah makcik. Cerita Nabi Nabi SAW. Dan cerita selanjutnya Nabi pulang ke rumah. Kita bagi sikit lah. Macam dramaan bila nak habis dia cerita hak yang besok. Kan? Nanti Nabi SAW balik. Bulan depan insya-Allah Cik Penyaumok, Makcik Penyaumok, kita cerita
Dia kata Nabi SAW pulang ke rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kita bukan setakat nak cerita pasal Nabi pulang, kita nak habaq lagu mana akhlak Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Hak tu. Kan? Bab tu bila dulu ustaz tanya nak cari bini ke mana, kita perasan jawapan kita hak paling betul ya. Abang-abang jawab lah yang tu begini, yang tu begini, yang tu kita mai kat kita. Abang nak cari dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tok guru kita ni payah gelak. Hari tu dia gelak. Dia gelak. Hak yang depa ni pun tak gelak, yang abang-abang ni. Dia pun tak tahu siapa ustaz gelak. Lain kali dia kata apa? Habis dia berhenti gelak, dia bukan berhenti gelak, dia gelak tu pelan dia. Daripada dia gelak dia kata, kita subuh pun bangkit lambat mau macam Sayyidatina Khadijah. Dia buh gitu, hak abang lain mau gelak habis, malu tak ada dah. Duk perasan jawapan tu rupanya Z kali. Bukan jawapan Z, pasal diri kita Z. Macam Sayyidatina Khadijah tiap hari lah bangkit mayang malam. Ni subuh pun orang kena gerak, dah gerak tak boleh bangkit. Mau macam tu, mencak ayam jawab dia. Kalau mau sahabat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kita mestilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau anak sahabat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan beroleh menantu seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kita kena jadi macam Sayyidatina Khadijah, kita kena jadi macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak itulah. Mau menantu hebat, kita pun hantu boleh menantu-hantu lah. Betul tak betul? Kita waktu jadi menantu lawan mak mentua, tak kira lah orang tentang orang perempuan, rasanya dapat menantu kita baik tak? Hidup macam roda. Lebih kurang dengan mak mentua, tunggu. Lebih kurang dengan mak ayah, yang tu lagi cepat. Yang tu lagi cepat. Ya, tapi kita taat walaupun mak mentua macam apa? Ibu mertuaku. Ala Kasim. Kan, mak mentua jenis orang Penang kata apa ikhwan? Teruk. Kan, jenis teruk. Nah, dia punya takrir ra tu lebih sikit. Kan, Allahu Akbar. Sabar bi insya-Allah. Allah balas kat kita menantu baiklah cik oi. Allah balas menantu baik lah. Tapi kalau kita rajin puk pak dapat menantu puk pak lagi cepat betul. Confirm ya. Kan? Itulah wallahu alam. Jadi bulan depan kita cerita Nabi balik, tapi Nabi gementar nak abang hebatnya Quran. Nabi balik tu Nabi ketang ditenangkan oleh Sayyidatina Khadijah. Tenang tu lagu mana? Hak tenang tu kita payah nak buat. Dia contoh tu bukan hanya pada orang perempuan, bukan pada isteri-isteri. Dia contoh Sayyidatina Khadijah tu juga pada suami-suami. Tenang dia tu gimana? Kita boleh lah apa dia panti hantar aku WhatsApp. Apa yang kata apa jika apa hati setenang apa ke apa ada Ustaz Iqmal ada dapat. Ada dululah dia panti ni. Sejernih apa saya tak ingat lah, saya tak apa nak arti bab-bab tu. Kan mereka nanti tulis mesej tu, kita pun nanti hantarlah kat siapa-siapa macam kata-kata yang baik lah kan. Tapi kita nak buat lagu tu hati sejernih air apa tak tahu, tanya lah kan. Tapi kita nak buat lagu tu payah, memang payah. Kita keluar simpang elok-elok orang main pun nak bagi kita terus bagi haram jadah jadi ya. Tobat tak jadi. Tak boleh kita nak buat aku tu payah. Tapi kita boleh lah hantar ke orang. Bini kita tengok, amboi hantar ke orang bahasa. Tak bini kita tahu lah kita punya awal kenal. Aku nak tak kira lah kita ustaz ke kita bukan ustaz. Mak kita dia tahu tahap lagu mana. Bini kita tahu lagi satu tahap. Biasanya mak kita nanti nampak pandang baik kita gila-gila. Hak tahu apa pun. Bini suami ni paling banyak dia tipu apa? Sarap jawab saya tak jawab. Era betul ustaz gelak cikgu. Ustaz gelak. Kita ni hak lelaki ni paling banyak kita senang tipu bini kita. Kita janji 12, 14 kita tak buat.
Kan? Baru ni bini saya merongot. Hari tu PKP. Talih keluar. Jom pergi makan roti bakar. InsyaAllah dia kata 15 kali dah bang. Tapi tak keluar pergi. Nak buat aku. InsyaAllah tu bukan InsyaAllah tak mau pergi. Tiba-tiba pagi tu pening. Tiba-tiba ada mayat orang minta baca talqin. Dah siap. Ustaz tolong Ustaz. Tak ada orang baca talqin. Saya kata aku bisa. Balik kita orang sakit masjid. Saya baca talqin. Macam khutbah Jumaat. Bukan relax santai aku ni. Ketahuilah oleh kamu bahawasanya mati itu adalah benar. Turun ke kubur itu adalah benar. Kita talqin ku tu. Dah orang sakit. Balik penat. Yang oi, kita bakar roti ke diri, kita rebus telur ke diri. Tak larang Nabi. Tu dia kata, insya-Allah ya 15 kali. Tapi tak sampai. Memang tabiat lelaki ni senang ni. Tapi itulah bini yang baik ni, dia tak kata apa, dia merongotlah sikit. Kan? Tapi itulah dia tak ada lari merajuk angkat bungkus apa, tak ada lah kan. Tapi kita ni hak lelaki tu yang paling nak tahu buruk kita bini kita. Waktu couple, tak tahulah cik tak pernah couple, cik tak pernah ada markah. Kita jenis mak cari kahwin terus. Apa, tapi dengar member-member, bukan takat member, bila duduk jadi imam ni orang mai jumpa macam-macam. Ustaz tahu waktu kawan dulu macam mana? Mana tahu tak cerita? Cerita. Saya sampai melawak. Kira zaman tu kok kentut pun wangi ya. Dia diam tak kata apa. Panggil lelaki masuk. Dia pun sama Ustaz. Waktu cinta macam lain, dah kahwin macam lain. Dia ni pula buka cerita. Lain kali tak jadi masuk dua-dua, pening kepala masuk seorang-seorang. Kan? Masuk dua-dua bukan boleh selesai. Kita dah rasa nak duduk bawah meja. Nak lari. Allahu Akbar. Tapi dalam banyak-banyak pengalaman kan, paling senang kata ni, naknya bini paling senang kata kat lelaki. Banyak-banyak pengalaman paling senang bohong lelaki bohong bini. Tapi waktu kita nak selesai masalah, paling senang kata bini kita kat lelaki. Dua-dua sama tak elok lah cerita tak. Dua-dua sama tak elok kan. Orang perempuan dia pendam. Bila dia jadi apa gunung berapi yang sampai kita mau semua habis jadi apa jerubu ni kan, dia keluar habis, dia meletup tu. Saya bisa selesai kes balik raya, saya ceramah kat ibu apa panggil main masjid. Saya pula zaman sihat dulu makan lepas habis jadi imam tarawih, lepas tazkirah baru makan. Tapi pi tang ibu tak tahu makan tang mana. Jadi duk pederah balik ni, duk nampak dah nasi kandang ke, nasi dalca ke apa. Turun jambatan patah telefon main masjid je, ada orang duk tunggu. 1.45 pagi tunggu apa? Aku lapar Pi juga. Kes apa? Nak balik raya. Saya tak tahu mana. Saya pun lapar ni tak tahan. Masuk buka lampu. Dia pun tunggu tanya apa kes? Tak tahu apa kata cari Tok Imam. Bawa cerita. Kok saya panggil, saya tahu dah pasal panggil dua-dua dalca jadi dalam tu. Hari saya panggil seorang, saya panggil kau masuk dulu. Dia cerita 15 minit, saya tak tahu apa punca. Janji nak beli handbag, tak beli handbag, kabinet dapur buat lagu leh, orang mau lagu leh. Apa masalah dah? Saya pun tak tahu. Saya tak tahu kes nak balik raya. Saya tak tahu. Semua saya tengok janji handbag, janji apa ni? Saya lapang. Tak apa. Saya betul apa masalah? Saya tak puas hati kat dia. Lama dah bab ni. Dah kahwin. Anak sulung umur 27-28. Dia kata dah 28 tahun kahwin dah. Dia tak puas hati. Saya kata lama tapi tak tahu cikgu apa masalah. Tak apa kak. Saya panggil suami. Saya panggil suami dia tak mau keluar. Tak apa kak duduk luar. Satu-satu macam tadi ya. Tak apa, nak dengar dia kata apa? Tak apa. Saya pintu pun tak tutup, duduk luar dulu Ustaz. Ya, dia keluar lagi dia duduk tu abang haji tu relax ya. Ustaz, tak ada apa pun. Laki dia baru tak. Siapa kata tak ada apa? Dia campur keluar.
Saya kata, kok kalau macam ni tak jadi, saya lapang, tak tahu nak abang. Lah kali apa? Laki dia abang, sepatah nak kes, nak balik raya. Allah mak, handbag tak beli, kabinet dapur buat tak mau macam mana. Apa ni? Lepas tu dia abang pula 27 tahun, 28 tahun. Saya kata gila-gila punya pendam ni. Suami dia kata, ustaz, mungkin ustaz yang ke-10 ke ke-11 kami mai jumpa masalah ni. Bukan ustaz pertama. Nanti dah tiap-tiap tahun pergi jumpa ustaz. Tak, tapi nasib lah ustaz mana kena, tapi malam tu cek kena. Nasihat tak jalan, dia mungkin terlalu emosi, dia marah sampai dia sebut cerai. Kita kok, saya ingat saya tanya 27 tahun, 28 tahun kahwin, sikit baik abang tak nak lah. Dia diam, dia tak boleh jawab. Dah lama ni boleh sabar sikit ya. Saya tinggal tak kata umur ni umur ahli kubur, tak kata ya. Tak kata benda tu ya, umur ni umur ahli kubur, tak kata benda tu ya. Kan? Lepas tu dia diam. Nak cerai kau? Nak cerai ni saya pun naik takut. Lain kali buat apa? Saya pun tak tahu, tarik laci, ambil borang tu saya letak, saya tampak meja tu jadi ya. Nak cerai sign. Saya kata aku tu, saya pun menjerit, dia pun terkejut. Bila saya menjerit, baru dia, oh Allah, kalau aku tahu pada tadi aku menjerit lah. Dia tanya, yang saya jam tu, dia tanya saya, hang kahwin dah lagi? Tak ada ustaz, tak ada tok imam. Hang kahwin dah lagi? Saya masa tu tak menikah lagi, abang tak menikah ha. Hang mana tahu apa? Kan dah tak tahu apa-apa mai jumpa aku. Habis saya pun ambil borang tampak meja, buat macam orang kata gempak keling Melayu tengah-tengah tu. Saya bagi borang selesai. Dandan nangis. Oh, kenapa nak suruh orang nak balik kampung ayah dia tak mau ikut. Agak-agak borang apa saya bagi? Borang zakat. Sebab dia tak tengok, kalau tengok dia baling kau tu dia tengok. Mana ada borang cerai kahwin orang dalam pejabat masjid. Borang zakat ada ambil letak ni. Dia tak tengok, dia tengok kena getah. Lepas tu baru cakap elok-elok. Saya diam titik, dia kata, ustaz saya mamak. Saya pun diam. Alamak, 786 sama-sama. Dan saya nak sulung. Bapak saya mati lama dah. Pagi raya tu adik-beradik bapak mai. Bagi mereka nak sulung lah tuan rumah. Dan kebetulan saya seorang anak jantan. Saya ada adik lagi 4-5 orang. Dia beli family bapak saya mai tu nak jumpa saya. Tahun pertama kahwin, tahun kedua kahwin, tahun ketiga saya tipu bini saya. Saya tak mau balik Kedah. Saya tipu bini saya. Saya buat sampai 2 hari, 3 hari baru balik. Tapi ustaz, saya ingat dah 20 tahun lebih raya waktu zuhur, lepas mayang zuhur, saya kata mak, saya nak balik rumah mak mentua. Balik berapa hari, kadang-kadang sampai besok nak buka sekolah. Cuma pagi tu saja di Pulau Pinang. Tapi 2-3 tahun mula memang saya tipu bini saya. Saya cari alasan bagi tak balik juga. Dia kata, tapi lepas dah 2-3 tahun mak saya kata, hang tak boleh buat lagu ni. Handuk Ustaz, family bapa nanti mai awal. Nanti mai makan rumah aku pasal bapa hang anak sulung juga. Jadi rumah kat Ipak ni mak bapak tak ada dah. Depa nanti mai jumpa aku, depa makan. Depa nanti balik pergi 11-12, hampa siap, hampa balik ke dah. Ustaz macam tu cerita dah. Tapi saya pun tak zalim, saya kata ada hang mau ku hantar anak dengan 4-5 orang. Habis zuhur aku balik daripada Penang pergi Kedah. Yang tu pun dia tak mau. Saya nak bagi apa dia kata apa? Sebab tak ada laki balik sendiri-sendiri. Dia buh aku tu. Abang Haji ni kata apa? Saya nak pergi hantar. Kata lagi 2 hari nak raya saya pergi hantar. Hari raya lepas zuhur saya balik. Sama tak? Dia tak mau. Lepas tu naik angin. Tak tahu nak cakap apa. Kita dengan duk lapang ni, Allah ya tahu. Saya baik lah dalam bilik tu, kertas tu duk waras ni. Kalau nampak kek tak tahu. Makan dah kertas tu, lapang tahu nak abang. Masa tu ingat 10 malam terakhir, pukul 4 saya nak jadi imam qiyamul lail. Cikgu kepala otak jadi lagu mana cikgu?
Pukul 2 lebih tak makan lagi, pukul 4 nak jadi imam pula. Allahu Akbar. Hatulah. Orang lelaki sifatnya kebanyakan dia memang suka tipu bini dia. Tapi bini sifat dia lebih sikit, bila dia cerita tu nafsu lebih. Dia kadang-kadang dah tak nampak, memang lelaki dia pun bukan baik sangat, tapi adalah baik. Dia tak nampak hak baik tu, dia kira nampak hak tak baik. Semua dia nanti londeh habis. Kan kita jadi imam ni kadang-kadang kita pening hak tu. Gaduh orang panggil kita. Bertemu dengan polis orang panggil kita. Nak kahwin orang cari kita, nak cerai orang cari kita. Oh susah hari tu imam. Payah masa tak ada. Dulu duk jadi imam 2 pagi main gerak, ustaz ada orang ni memang kena tangkap khaluat. Duk macam tu cikgu. Basuh muka lah kali. Dalam motor ESP tu ambil tu lah good morning bagi basuh. Lap muka. Tak nak pergi sampai tempat kejadian nak pergi tangkap. Punya mengantuk tak ada hikmah. Oh tu imam kan senang. Tambah kita tu imam muda. Masa tu kita tak kahwin pula. Oh lagi payah. Kan? Nah itulah wallahu alam, cukuplah dengan masa kecederaan 10.56. Jadi kita berhenti sampai dekat ni. Bulan depan insya-Allah kita sambung. Nabi balik, Nabi kata macam mana ditenangkan oleh Sayyidatina Khadijah, insya-Allah kita cerita. Nah, jadi kita berhenti muka surat 89. Kita sambung dengan tajuk baru. Nanti nak main ni awal Muharram. Kita duk biasa dah sambut ma'al hijrah, sambutlah macam biasa. Kenangkan macam mana hijrah Nabi SAW. Susahnya Nabi SAW nak sebarkan Islam. Kita cerita tu supaya kita lebih dekat. Dan bila main kebiasaan masuk Muharram, dia nanti ada bubuk Ashura. Dia main daripada Asyara 10 tu, kita pun dicarilah 10 jenis kacang. Dia tak payah 10 jenis kacang, 5-6 jenis pun cukup. Santan cukup, garam cukup, gula cukup, dia sedap. Siapa kata bid'ah, hantar 2 bungkus. Dia buang ke dia makan? Talaran abang bab ni je oi. Kita buat keluar duit kenduri kerana Allah. Salah tang mana? Bagi makan orang suruh agak-agak. Kan Allah Taala tak zalim pada tu. Cuma kita jangan kata ni Muharram ni kena buat Ashura. Hak tu kita salah. Jangan habaq betul. Dan insya-Allah ada kelapangan, ada rezeki. Duk biasa buat, nak buat kerana Allah. Dari sudut kita cakap tu hukum berubah. Kita ni kena buat ni kena buat ni Muharram ni 10 Muharram kena buat Ashura. Ya tu tak kena. Insya-Allah ada masa ada rezeki bagi kita buatlah, seronok gotong royong, makan seorang sikit. Jenis Kedah dia buat bengkang noh. Kan? Dulu saya pergi Kuala Lumpur ceramah pada jamu buat Ashura. Saya pun buat Ashura okey. Saya makan dulu, saya mengaji kat Kedah dulu. Jadi duduk bisa makan macam bengkang. Kat Penang dia buat bubung. Tapi hari tu saya kena tu, saya terkejut buat Ashura tu, tapi yang itulah kata budaya satu sungai. Depa jamu bubuk macam buak lambuk tapi ada kacang. Alamak, pergi jam. Ada daging, ada semua cikgu tapi ada kacang. Saya kata, alamak, makanlah juga. Saya kata, saya tak tahu, saya tanya. Memang pattern ni ya. Betul dia kata, kita orang masak lagu ni lah ustaz. Tak apalah. Makan lah juga, tapi tak tambah, rasa terkejut. Dia bubuk lambuk tu kalau biasa makan, orang Penang panggil kanji, dia ke mana? Dah boleh makan 2 mangkuk, tapi hari tu dengan kacang berlambak, dia jadi gimana jadi tapi ya tu bukan salah apa pun, bukan ni pun nasi kita terkejut, kita tak bisa makan jenis mana, jenis bengkang jenis bubuk. Hari tu saya kena pakai nasi tapi tak mana, macam bubuk lambuk tu sebiji tapi ada kacang. Saya pun makan apa kan, tapi tak ada masalah, makan ialah kerana Allah kan. Jadi nak buat, kita buat keluar belanja, buat keluar duit, kita niat kenduri bagi orang makan. Semua orang mengaji, bagi orang makan dapat pahala. Dapat pahala. Orang susah dia boleh jatuh kategori sedekah, orang senang dia boleh jatuh kategori hadiah. Apa masalahnya? Kan hak tak mau tu kita tak pakai pun dapat rumah dia. Tak pakai dapat rumah dia. Kalau galak sangat dia bawa tak. Jadi kita nak buat, kita buat kerana Allah. Cuma kita
taklah kita tak kata kena buat gitu dah. Kita nak buat kerana Allah lah dah bisa. Adat uruf masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syariat tak ada masalah. Kan? Jadi dok bisa buat tak makcik? Dok bisa buat. Larang ta'awun, tolong-nolong buat. Bagi orang makan. Satu je. Cikgu larat kacau boleh? Boleh okey ya. Ada tukang kacau kira okey ya. Boleh ke? Tak tahu Allah. Saya baru test dia pecah lubang dah. Baru test. Kacau dia Haji. Cik lawak dah. Allah lagu ni lah bini kita pun kadang-kadang kawan-kawan. Hampa nak ajak nak nampak pun sama abang tipu tu. Bini kita tipu. Kita adalah dia Allah yang dilakui dia. Nak kata apa? Kan Allah kita dok biasa. Tapi tak apa insya-Allah nak buatlah kerana Allah hatu je. Kan? Wallahu alam, jadi tangguh dengan tasbih. Cik pun kan jutaan kemaafan, terkasar bahasa, terkurang ajar, tak mau apa-apa, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين أخوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحونا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله عليه وسلم محمد خير المرسلين. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.